Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini kita masih lagi dalam series mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan spesifik, dan kita di dalam sukan kemahiran. Dan sukan hari ini adalah sukan menembak. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan tetamu kita. Of course, kita dah jumpa kakak kita sebelum ni, Puan Nur Azura binti Mak Nasir. Okey, Aruna, bila kita cakap tentang menembak ni Aruna kan. Okey, boleh tak maybe penonton-penonton di luar sana nak tahu jugalah macam mana sukan menembak ni, apa event di dalam dia, bagaimana dia dipertandingkan. Maybe Aruna boleh share tak? Boleh, kan? Definitely, sebab saya pun sedang bekerja dengan sukan menembak tu. Daripada awal saya masuk di Institut Sukan Negara ni sebagai seorang psikologi sukan, ini adalah sukan yang diberikan kepada saya. So sukan menembak ni pertama kali saya masuk pun saya fikir, diorang memang muka hampir sukan ni, mereka hampir yang sangat tenang. Mereka adalah antara orang yang tertenang di dunia lah saya kata. Tak boleh nak baca sebab bila kita kata dekat universiti, lecturer akan cakap, okay, tengok mimik muka, tengok gaya badan, apa pun tak nampak. Sebab kalau pergi game tu, memang kalau kata pergi competition yang besar lah, kalau kita tengok Olimpik lah, especially sukan-sukan yang macam Olimpik, sukan Asia, kita tak nampak dia punya beza tu. Dia nervous ke, dia okey ke tak okey, sebab dia shoot 10 ke, dia shoot tak jadi pun, muka dia macam tu je macam kan. tu je, sampai tak tahu nak tengok apa dia awal-awal. So ni ada satu cabaran untuk saya sebenarnya dalam sukan menembak ni. Kalau kita tengok balik dalam sukan menembak ni, ini adalah satu sukan yang memerlukan koordinasi daripada semua pelbagai aspek. Daripada minda anda, daripada badan anda, daripada posisi anda, everything need to be in line kita kata untuk menembak ni kan. Dan of course kita ada acara yang berbeza untuk menembak ni. Sebab kalau kita kata untuk menembak ni, daripada seawal kita tengok, daripada seawal kita angkat senjata tu, kita dalam posisi, lepas tu kita tengok, kita trigger, kita release, lepas tu kita nak tengok feedback pun, ini adalah satu jalan kerja dia. Daripada A sampai Z ni dah jalan kerja dia. Kalau miss satu pun susah di situ. Itu yang saya nampaklah di perasaan di situ. So untuk sukan menembak ni, setiap satu proses daripada A sampai Z ni sangat penting. Kalau kita miss satu, mungkin akan menyebabkan kita skor kita tak tinggilah dan sebagainya. So kalau dalam acara pula ni, yang selalu dipertandingkan, of course ada banyak acara, tapi yang selalu dipertandingkan, dan sukan menembak ni juga adalah antara sukan yang memang popular di Malaysia lah. Banyak pemenang-pemenang pingat sebenarnya di sukan SEA, di sukan Asia dan Commonwealth sebenarnya kan. Of course dan kita Olimpik pun kita tak pernah ketinggalan. Betul, kita mungkin mesti ada wakil. Mesti ada wakil untuk kita nak sampai satu. Sebab lagi satu, untuk Malaysia bila tak melibatkan sukan yang combat ke ataupun sukan yang memerlukan kelebihan tubuh badan ni, sukan kemahiran lah. Sukan kemahiran ni adalah salah satu cara untuk kita nak bertanding di peringkat ke antara bangsa ni sebenarnya. Sebab fizikal bukan satu halangan sebenarnya kan untuk sukan ni. So kalau kita nak cakap pasal acara ni, yang famous adalah kita ada pistol dengan kita ada rifle. Okey, untuk pistol sebenarnya kita ada 10 meters and then 25 meters lah. Di mana untuk rifle kita ada 10 meter juga dan 50 meter. So untuk 50 meter ni kita ada 3 position yang kita selalu panggil. Kita panggil kneeling, prone dan standing. Sebab dulu tak silap pistol ada 50 meter tapi dah dimansuhkan acara betul tu. Betul lah. Sebab mungkin tak lagi famous. Kita hanya ikut yang Olimpik punya lah sebenarnya, yang sukan dipertandingkan di Olimpik. Dan of course kita ada shotgun juga sebenarnya. Kita ada atlet-atlet untuk shotgun juga sebab kita ada nama-nama gah juga dalam industri ni sebenarnya, seperti Suryani, kita ada Jonathan, kita ada Bibiana, dan kita ada banyak lagi atlet-atlet yang sebelum ni yang dah lama kan. Betul-betul. Legend lah, legend. Nurul Huda. Kalau saya ingat lah, Nurul Huda, Hasli kan. Sebab akak pun sebelum ni dah lama dalam, of course beliau pun dah lama dalam industri ni kan sebenarnya. So of course dia akan tahu banyak juga atlet-atlet yang bekerja. So antara atlet-atlet lah Runa yang apa, nama-nama besar lah. Betul. Sebab sukan ni jadi satu kelebihan dia adalah tak ada faktor umur. Mainlah sampai bila you nak main. Betul. Sebab the whole idea adalah
you ada keinginan untuk nak terus berjuang untuk nak main dalam sukan ni sebenarnya. Kalau saya rasa semakin lama dalam sukan ni lagi matured you dalam sukan ni. Betul tak? Betul. Dia punya psikologi lagi matang. Lagi daripada segi psikologi tu saya membantu sebenarnya bila peningkatan usia tu. Betul. Sebab ada yang hampir umur 60 tahun pun masih lagi. Ada dekat luar negara tu kalau kita pergi kejohanan besar tu kita boleh nampak. So maksudnya ni minat lah. Kita nak pergi range. Dan diorang tu selalu kata ini adalah macam seolah-olah kita melakukan aktiviti yang di mana saya balik semula untuk ke dalam diri saya lah. Kita kata I'm back to my zen. Sebab dia antara you dan target dan you nak buat pergerakan tu. Kan? Betul tak? Betul. So tu sedikit lah tentang tu sebab kita nak cerita lebih banyak lagi tentang keperluan dan sebagainya kan? Okey. Thank you Aruna. Sedikit penerangan tentang sukan menembak ni. Jadi penonton dah clear lah apa beza. Sebelum ni ada tertanya apa beza rifle, apa beza pistol, betul. Macam mana rifle ni, rifle best ke, pistol best ke, biasalah kan? Betul. So kita ada kenal lagi satu, shotgun pula. So senapang dia berbeza lah. So ada pakaian dia juga. Dan kalau dia boleh tengok kat gambar ni pun, ni untuk shooting, untuk pistol, ini untuk rifle dan shotgun dan sebagainya lah. Okey, kita akan tahu lebih lanjut tentang apa keperluan psikologi sukan selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey Aruna, tadi kita dah berkenalan sedikit tentang sukan menembak. Okey, sekarang ni sepanjang Aruna dengan sukan menembak ni kan. Apa antara macam isu-isu ataupun daripada segi psikologi sukan lah, dari segi mental tu semua, apa yang Aruna dapatilah di kalangan atlet menembak kita? Yang pertama adalah sukan ni di mana dia adalah berdasarkan skor. Betul tak? So kalau perfect score kita kata 10. Betul lah, kita dapat 10 score and everything. So bila apa yang akan terjadi adalah atlet-atlet risau nak menyampaikan skor yang konsisten, skor yang sentiasa, yang tercantik. Tapi dalam sukan ni di mana proses kerja yang saya cakap tadi tu, daripada you tengok, daripada you pegang senapang, daripada you tengok, lepas tu you tarik trigger pada saat yang betul, cara pernafasan you, semua main peranan. Kalau kita lupa satu benda, mungkin ini semua akan mengganggu sebenarnya kan. So risau bila nak shoot terlampau sempurna. Itu adalah universal problem yang saya nampak. Yang kedua adalah di mana bila kita dah shoot dalam keadaan macam ni dah bila kita risau dan sebagainya, kita akan terus main sebagai defensif punya cara. Di mana kita dah tak nak progresif dah lepas ni. Kita dah cara aku kena betulkan aku punya cara pandangan, aku kena mesti kena dapatkan 10. Maksudnya kita dah tak enjoy lagi dah proses tu. Alright. So ini adalah 4 soalan yang selalu kita akan dengar. Maksudnya dia kata, perlu ke saya I kena shoot 100% correct. Tak boleh nak make mistake also. Ini pertama benda yang pertama. Kalau let's say kita start shooting, skor tak cantik. 9 ke 8 ke in the beginning of the shot. Terus tak tahu nak buat apa dah lepas tu. Itu belum lagi kalau elektronik ada point dia kan. Dia immediately bagi elektronik kan. Dia terus bagi feedback seterusnya. Lepas tu ketiga macam saya cakap tadi, nak sempurna all the time, which is it's very difficult sebab every single minute punya detail pun boleh menyebabkan dia orang more focus on the result kan. Betul. Instead of the process to shoot. And last sekali, bila dia associate keyakinan diri dia dengan benda tu. So ini adalah antara 4 masalah ataupun perkara yang kita nampak di mana kebimbangan dia. Sebab macam saya cakap kan, muka dia monoton, tak nampak. Tapi dalam tu ada 10,000 benda dia nak tengok fikir. So bila kita tanya balik, dia orang kata, tak tahulah saya rasa apa dan sebagainya. So bila kita tak tahu apa yang kita rasa, apa akan jadi adalah kita tak tahu nak bagi feedback pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi? So kita akan bergantung kepada nak mencari respon untuk nak menjawab sahaja, tapi kita tak tengok apa yang perlu sebenarnya. Itu sedikit sebanyaklah pasal isu yang saya selalu nampak lah. Kalau ikutkan banyak lagi kan, Of tapi course, tak apalah. Itu pun rasanya dah merangkumi banyak perkara. Betul. Tentang apa yang kerap dialami ataupun isu-isu yang kerap dialami oleh penembak-penembak. Bukan kata penembak negara kita, malah di luar sana juga. Betul. Sama untuk semua sebenarnya. Sebab ni sukan adalah sukan kemahiran di mana you and yourself. Yes. Betul kan? Alright, okey. Tadi kita dah tengok isu-isu yang Aruna pun dah beritahu apa isu-isu yang keraplah dialami. Betul. Apa keperluan psikologi sukan dalam menangani isu-isu ni? Sebenarnya untuk sukan menembak ni, dia macam saya cakap tadi lah, kita nak back to ourselves. Right, okay. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu kawalan emosi. Sebab bila kita cerita pasal emosi ni adalah di mana kita nak tahu
apa yang terjadi konsisten dengan diri kita. Maksudnya kita tak nak jadi robot kat situ kan. Kita tak nak jadi robot pergi sana ambil senapang tembak dan sebagainya. Sebab kita punya action ni adalah melalui emosi kita. Kalau kita marah, okey kita tak tunjuk kat muka, tapi ada banyak di minda kita. So heart rate kita akan naik automatik. Bila heart rate kita naik, body kita pun akan bergerak. Sebab sukan ni memerlukan di mana you kena Dia static. mempengaruhi kan. Betul, you kena static 100% supaya you tak ada pergerakan, mungkin pergerakan yang minimum supaya boleh release that shots dalam keadaan yang cantik sebenarnya. So kalau lagi satu kita tengok adalah di mana bila kita terlampau emosi sangat dan sebagainya, kita mengawal shooting tu sebenarnya. Kita tak nak release. Terlampau berjaga-jaga kan. Kita dah nampak dah coach kata gini, lepas tu tarik-tarik, tak jatuh ni, tak masuk lagi. Bila kita dah start question dengan diri kita banyak, apa akan jadi? Kita punya heart rate akan meningkat. Bila heart rate kita akan meningkat, pernafasan kita akan meningkat. Dan mungkin high likely untuk nak dapatkan skor 10 tu agak susah. So bila kita dah dapat skor 9, sudah pula nak rebound balik, itu satu masalah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah keyakinan diri, confident. So confident kenapa untuk yang saya kata spesifik untuk menembak ni, confident ni penting sebenarnya. Sebab apa? Untuk confident di mana kita dan jalan kerja kita sahaja. Kalau saya tertinggal satu pun tapi saya kena percaya dengan diri saya, the shot must be happen. Walaupun saya make mistake, saya akan kata dengan diri saya, okay, I move forward to the next shot. Sebab you ada 60 shot nak settlekan. Dan setiap satu shot tu adalah jalan kerja dia lah daripada A sampai Z habis, mula balik. A sampai Z habis, mula balik. Tapi kalau you dah ambil masa lama sangat dekat A, tak trigger, emosi you dekat sana je, question diri you sangat, you punya automatic confidence you takkan. Sebab menembak ni pun dia ada qualification juga kan. Betul. Untuk yang 60 shot tadi kan. Betul. Qualification dia ada time limit juga. You tak boleh nak ambil ample sweet time of you also. Tapi lagi satu, bila kita kata kita confident, maksudnya kita percaya dengan diri kita dan kita percaya pada shot kita. Walaupun saya buat 8, tak apa. That is a mistake happen, I want to come back again. So that is yang kedua lah saya nampak yang mana perlu sangat untuk shooting ni. Yang ketiga adalah fokus. Sukan menembak tak boleh lari daripada fokus sebenarnya. So kalau kita kata macam the more you get distracted, even with your own emotion, you punya pergerakan badan you akan terjadi dan you punya shooting mungkin akan terganggu. Tapi benda ni tak nampak kan? Betul, kan? sebab dia start daripada sini. So betul. kita tak nampak benda tu susah. Tapi bila kita dah boleh train diri kita untuk nak fokus, then it become easy. So maksudnya walaupun ada distraction, bila saya dah nampak dekat situ, my focus is already there. Kita dah bincang pasal ni tadi kan. Yang keempat adalah di mana kita punya resilient mindset ataupun cara kita nak bounce balik. Of course, not every shot. Kalau saya kata 60, even Olympian athlete pun tak semestinya 60 shot dia 10.8, 10.9. That should be some to 10.2. That should be some to 9. Tapi itu bukan masalah dia sebenarnya. Masalah dia adalah bila dia punya kejayaan dia adalah bila dia boleh bounce balik kepada 10 balik. Comeback dia tu. Comeback. So macam 60 shot tu kita ada 60 jalan kerja sekarang ni. Yang hampir sama. Tembak 8 ataupun 9 bukan penamat segalanya. Betul. How itu we come back. Yes. So bila you dah ada satu resilient mindset yang di mana you boleh bounce balik dengan cepat, dekat situlah you nak gunakan kemahiran psikologi ni. Nak cakap self talk ke, you nak guna positif punya mindset ke, you nak guna negatif punya mindset ke, anything. Apa sahaja boleh buat dekat situ, tapi you kena tahu jalan kerja. Sebab saya setuju mindset. Betul. World champion pun buat salah juga. World champion pun ada shoot 8, ada shoot 9. Tapi yang penting macam mana dia comeback tu. Itu yang kata muka dia sama je. Tembak 8 ke tembak 9, tembak 10 ke, 10.9 pun muka macam tu je. Betul. Kan. So dia bermula daripada minda anda. Ini adalah sukan minda. Kita cakap shooting ni memang sukan minda sebenarnya. Alright, okey. So saya dah ceritakan sikit tentang keperluan psikologi tu. Saya rasa saya nak macam kita nak belajar macam mana buat cara fokus. Saya ada aktiviti sikit yang kita nak buat. Okey. Aktiviti yang pertama mungkin kalau adik-adik yang dah ikut saya untuk yang fokus dan konsentrasi mungkin adik-adik dah tahu, tapi kita nak recap sikitlah benda ni. Yang pertama sekali adalah kita nak buat eye concentration. Okey, alright. Ambil jari anda. Okey, adik-adik ambil jari ya. Tak kisah kiri kanan lah. Tak kisahlah mana-mana janji jari. So maksudnya bila mata anda fokuskan kepada jari anda kat sini ya. Alright, okey. Fokuskan, bawa sedekat mungkin. So sekarang tengok pemandangan anda di luar. Anda nampak jari ke ataupun anda nampak orang-orang di kita sekeliling? fokus dekat kuku ataupun sepenuhnya? Boleh kuku, boleh jari. Tapi tengoklah, kalau paling senang kuku sebenarnya sebab kita punya target kecil kan? Kita punya target shooting sangat kecil. So pergi kat kuku, okey? Sampai kat muka, tengok. Lepas tu bawa jarak jauh sikit. So sekarang tengok pemandangan anda sekarang. Adakah jadi besar ataupun jadi kecil ataupun masih dekat kuku? Masih di kuku kan? Alright, okey, kita jarakkan lagi. Masih kuku ke ataupun masih di luar? Kita dah mungkin nampak banyak perkara dekat luar tapi kita masih fokus dekat kuku. Betul tak? Okay. Cuba bawa dekat lagi sekali.
Okey, dekat. Okey, belakang sikit. Jauh. Alright. Simple teknik. Kalau let's say dalam sehari tu, ini yang saya selalu cakap dengan atlet-atlet saya, di mana dalam sehari tu ambil masa dalam 10 ke 15 minit, duduk sahaja je, tengok, fokus pada satu objek, mungkin dalam jarak 5 meter, dalam jarak 10 meter dan jarak 20 meter atau 30 meter, dan fokus dekat situ. Okey, aktiviti yang kedua adalah adik-adik dah boleh tengok dekat skrin sekarang, ada gambar ada gambar pusing-pusing-pusing. Okey. Cuba fokus dekat gambar ni sekarang. Adakah pergerakan ni bergerak ke dia statik? Ambil dalam 2 saat. Banyak yang bergerak kan? Susah kan kita nak buatkan dia jadi statik kan? Okey, alright. Sekarang kita dah nampak kan dia bergerak kan? Okey, alright. So sekarang saya nak tunjuk gambar yang seterusnya. Okey? Alright. Cuba tengok gambar ni sekarang. You sekarang ada pistol dan you ada satu line putih kat situ. So cuba adik-adik tengok dekat line putih tu. Fokus dekat line putih tu saja. Okey, sekarang cuba tengok. Gambar tu berhenti ke tak berhenti? Berhenti kan? Most untuk adik-adik saya pasti akan berhenti. Sebab ini yang kita kata fokus tadi. Bila saya buat dengan kuku tadi dan bila kita dah buat dengan kita punya pistol sekarang, fokus saya akan berhenti. Maksudnya gambar saya yang besar tu akan jadi kecil. So macam mana kalau dia orang nak macam monitor dia punya progress bila dia buat aktiviti ni kan? Macam mana saya nak tahu saya punya progress dah bagus ke tak bagus ke? Alright. So kalau contohnya macam tadi akak cakap untuk yang tadi kita boleh gunakan untuk yang universal untuk menembak dan memanah ni sebenarnya sama saja. Di mana kalau let's say dalam berapa saat, dalam 10 saat ke ataupun 10 minit tu, berapa banyak kali you punya thought process berubah. So tak salah kalau you punya thought process berubah. Kalau you punya pemikiran tiba-tiba ke kiri, tapi the whole idea kita nak patah balik. Berapa cepat you boleh patah balik? Kalau dalam masa 5 minit tu you kena 10 kali tersimpang jalan, berapa lama you nak patah balik? Dalam masa 2 saat ke 3 saat dan sebagainya. Okey, ada lagi aktiviti kita nak buat, aktiviti fokus lagi ni. Hari ni saya nak bagi fokus untuk adik-adik. Alright, okey. Tadi kita dah tengok gambar, kita dah tengok pistol, ada target. Okey, cuba sekarang tengok ada dot-dot warna purple ni. Okey, tengok nampak clear nampak dot-dot warna purple ni. Okey. So sekarang kita nak masukkan pistol pula. Tengok target yang putih sama juga. Fokuskan dekat pistol dan target putih yang adik nampak tu. Okey, dah fokus. Dah tengok lama, tengok kat putih tu je. Okey, ada tak dot-dot tu hilang? Kalau adik nak test, kalau adik betul-betul dapat fokus, buat benda ni sampai dot-dot yang adik nampak yang warna purple ni hilang. Kalau you dah boleh hilangkan dot-dot warna purple tu, maksudnya dengan cara fokus, just tengok dekat putih tu je, maksudnya you dah go to the next level. Maksudnya fokus you dah very high level of concentration. So kalau kita tengok the whole process ni, dia akan start daripada fokus kita dulu. Bila kita start daripada fokus kita, then dia akan berubah sebagai thoughts. Pemikiran kita. Bila fokus dah cantik, okey, cun. Dia akan berubah kepada thoughts kita. Daripada thoughts kita, dia akan pergi kepada emosi kita. Betul tak? Bila dia berkait kan. So bila emosi kita stable, sebab itu yang start daripada fokus. Bila daripada fokus, kita punya pemikiran, kita punya emosi. Bila kita punya emosi stable, body kita pun stable. So tak banyak sway lah. Betul tak? Bila tak banyak sway, kita akan melakukan pergerakan, behavior yang betul. Trigger at what time? Maksudnya 8 saat ke, 5 saat ke, ambil tarik nafas ke, and everything. And last kali, result will happen. So maksudnya kalau kita buat ni semua, bermula daripada fokus, kita pasti akan dapat skor yang kita nak dengan kemampuan kita. Mungkin kemampuan kita adalah 8 ataupun 9. Tapi kalau kita boleh repeat banyak kali 10, we are one step ahead. Okey. Bermacam-macam perkongsian tadi. Betul. Kan ada aktiviti, bermacam-macam aktiviti, you all kat rumah boleh try, bukan kata menembak, suka-suka lain pun boleh. Okey. Walaupun kita nampak menembak ni penting komponen konsentrasi tu, tapi dalam mana-mana sukan pun konsentrasi tu pun adalah salah satu teknik psikologi yang sangat penting juga. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, Aruna, panjang kita punya perkongsian tentang menembak tadi kan. Okey, last untuk hari inilah. Okey, untuk sesi kita ni. Apa tips ataupun kata-kata terakhir ke, maybe nasihat ke yang Aruna nak sampaikan kepada penonton-penonton kita tu? Adik, sebenarnya kan tips ni sebenarnya saya nak cakap tips sebagai rahsia. Okey, Rahsia sikit, jangan beritahu orang lain. Beritahu diri sendiri je, okey? Yang penting dalam sukan menembak ni yang kita nampak selalu adalah kita selalu mencari kesilapan kita. Mana mistake? Kenapa tak dapat tembak 9? Kenapa tembak 8? Macam tu. Kita selalu tanya sebab kenapa saya tembak salah ataupun tembak sikit. Tapi kita lupa sebenarnya banyak kenapa. Kita tanya reason kenapa untuk saya tembak salah, tembak tak kena contohnya. Tapi adakah kita pernah terfikir sedetik kenapa saya dapat tembak 10? Jarang sebenarnya. Saya nampak atlet-atlet kita jarang ataupun siapa-siapa je lah jarang membuat perkara ni sebenarnya. Kita lupa untuk puji diri kita sendiri. Bila betul kita tak puji, tapi bila kita salah kita cari pelbagai masalah, kenapa, mengapa dan sebagainya, dan ini akan jadi apa? Hilang fokus, emosi tak boleh terkawal, pum, dapatlah balik 8. Isu-isu tadi berbalik semula. Pusing-pusing, ulang-ulang kan. So rahsia dia adalah puji diri anda dulu. Okay, I have done 10. This is what the action plan. Saya nak buat balik. Kalau salah pun tak apa, I will come back again faster contohnya. So itulah tips sedikit untuk. So ingat, puji diri sendiri. Alright. So saya rasa itu sajalah untuk hari ini dengan sukan menembak kita, sebab sukan menembak adalah antara sukan yang di mana adik-adik ramai yang boleh mencuburi sebenarnya, tak ada masalah betul. Ni. Dan of course macam kita cakap untuk memanah, fizikal sangat penting. Betul Fizikal sangat penting, di mana kita boleh ada fizikal yang cantik. Bila kita ada mind yang cantik, kita boleh dapat deliver kerja kita dengan cantik. Betul. You akan menjadi seorang atlet yang sangat berjaya. Betul. Sebab ini adalah satu sukan yang di mana kita boleh pergi jauh. Kita nak pergi Olimpik pun boleh, kita nak menang medal pun boleh. Tak ada siapa yang kata tidak boleh sebenarnya untuk sukan ni. Antara kita nak berusaha atau tak nak ke arah tu. Okey, soalan untuk hari ini. Sukan menembak memerlukan daya tumpuan yang tinggi. Nyatakan satu cara bagaimana anda boleh melatih daya tumpuan anda. Okey adik-adik, selamat mencuba. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Puan Azura kerana sama-sama kita berbincang dan berborak sebenarnya. Alright, okay. So itu sahaja untuk hari ini. Berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Puan Azura. Sehingga itu, ini Minda Juara.